Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Untuk kita terus belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Okey, baiklah. Pada minggu lepas Ustazah dah terangkan tentang tajuk Asyi'ru Jahili, maksudnya ialah syair di zaman jahili, yang mana subtajuk yang Ustazah dah terang pada minggu lepas ialah berkenaan dengan ahammu khasaisu syi'ri jahili, iaitu ciri-ciri penting syair jahili, iaitu ada 5. Okey, ini Ustazah dah terang dah, al-wazn wal qafiyah, al-lughatu syi'riyah, sehinggalah al-khayal allazi khalaqa bihi syair, Ustazah dah bagi penerangan, Ustazah dah terjemahkan. Okey, jadi kamu boleh tengok video Ustazah pada minggu lepas lah, Okay, seterusnya Ustazah juga dah terangkan pada kamu subtajuk yang kedua di bawah tajuk syair jahili ini, iaitu fununun syairi. Maksudnya ialah seni-seni syair, Okey, kamu tengok dekat situ, ada 3 seni-seni syair itu, kita tengok seni-seni syair itu ada 3. Okey. Ustazah dah terang daripada minggu lepas. Ustazah cuma sebut sedikit saja lagi. Yang pertama ialah asyi'ru malahim. Maksudnya ialah syair yang lebih kepada patriotik, yang mana ianya mengupas tentang isu-isu semasa, kemudian yang kedua ialah asyi'ru tamsili. Okey, yang wahwa allazi ya'tamidu ala muhawarati bainal qailaini, yang mana ianya bersandarkan ataupun dihasilkan melalui perbualan antara dua orang ataupun lebih, Jadi kita terjemahkan syair tamsil ini sebagai teater ataupun pementasan. Dan kategori yang ketiga ialah asyi'ru ghinai awizati, iaitu syair dalam bentuk nyanyian, ataupun dalam bentuk penyampaian yang lebih kepada mendeklamasikan syair tersebut, Okey, jadi disebut juga syair zati, Okey, syair yang sebenarnya lah yang biasa kita tengok seseorang penyair itu menyampaikan syairnya, dia seorang saja, Okey, ini Ustazah dah bagi penerangan dah sebelum ini. Okey, jadi pada hari ini Ustazah nak terangkan tentang subtajuk yang berikutnya, yang ada kamu boleh rujuk kitab kamu, iaitu muka surat 32. Okey, subtajuk yang ketiga ini ialah ususul qasidah, maksudnya ialah asas-asas qasidah. Jadi untuk membina qasidah itu, dia ada asas dia, iaitu yang pertama mesti ada al-waznu. Okey, Okey, kamu tengok dekat sini, al-waznu. Yang kedua ialah al-qafiyah. Okey, Selepas ini saya akan terangkan apa maksudnya. Dan yang ketiga mesti ada al-maudu', iaitu tajuk. Okey, dekat sini al-maudu', iaitu tajuk. Jadi qasidah ataupun syair itu mesti ada 3 komponen penting ini, al-waznu, al-qafiyah dan juga al-maudu'. Okey, kita tengok sekejap, Okay, kita cuba tengok apa maksud al-waznu. Okey, kita tengok dulu apa maksud al-waznu. Okey, yang pertama ni al-waznu yahmilu ma warada ilaina min asy-syi'ri jahili. Okey, jadi dikatakan bahawa waznu itu iaitu intonasi, intonasi. Jadi syair itu mesti ada intonasinya, Jadi intonasi itu yahmilu ma warada ilaina min asy-syi'ri jahili adadan min al-auzan, Jadi ada beberapa bentuk intonasi ataupun wazan, yang yahmilu ma warada ilaina, yang sampai kepada kita. Maksudnya
syair jahili yang sampai kepada kita, yang sampai kepada tangan generasi yang seterusnya ya, sehingga sekarang ada membawa beberapa bentuk wazan ya. Ba'duha, okey, ini silap ya ejaan dia ya, sepatutnya bukan ba'daha ni ya, ba'duha ya. Sebahagiannya kamu tukarkan nanti huruf dal itu kepada huruf dot ya. Okey, ba'duha qasir ya, yang mana sebahagiannya pendek ya. Okey, dan sebahagiannya pula wa ba'duha ya, dan sebahagiannya pula tawil ya, panjang. Jadi intonasi itu ada yang pendek dan ada yang panjang, itu maksudnya. Okey. Seterusnya ialah yang kedua, iaitu al-qafiyah. Al-qafiyah ini apa maknanya? Wahya ibaratun anil huruf ya, allazi, okey, ibaratun anil huruf, iaitu saya terjemahkan ikut supaya kamu lebih mudah faham ya. Dia kata wahya ibaratun anil huruf allazi yaltazimuhu syair ya, yaltazimuhu syair, iaitu keseragaman huruf ya, yang dibuat ya, yang disusun ya, allazi yaltazimahu syair, yang disusun oleh penyair fi akhiril qasidah ya, di hujung qasidah awil maqtu'ah ya, ataupun rangkap ya. Jadi qafiyah itu saya terjemahkan sebagai rima ya, iaitu keseragaman huruf yang berada di hujung setiap qasidah itu, ataupun di setiap rangkap dia ya. Kalau kita tengok tajuk kita belajar syair sebelum ini ya, di hujung setiap rangkap itu bunyinya sama ya. Kalau mungkin contohnya baris 2 di atas, jadi semuanya baris 2 di atas. Jadi itu adalah salah satu contoh rima ya. Okey. Dan yang ketiga ialah al-maudu'. Okey ya. Al-maudu' ya, kamu tengok sini al-maudu', tajuk ataupun tema ya. Yakni bizalika maudu'ul qasidah awil al-ghardu allazi ansha'at min ajlih. Okey ya. Jadi dikata maudu' ni ialah maudu'ul qasidah ya, yakni bizalika maudu'ul qasidah. Okey ya. Okey, kalau kamu terangkan maudu'ul qasidah, dah dapat markah dah. Maksudnya tajuk qasidah itu ya, awil al-ghardul lazi ansha'at min ajli, ataupun dikata maksud al-maudu' itu ialah al-ghardu ya, tujuan ataupun tema yang sesuai ya, bagi terhasilnya syair itu ya. Syair itu nak cerita tentang apa? Kalau tentang peperangan, jadi tajuknya nanti ialah peperangan lah ya. Okey. Mungkin dalam bentuk menggambarkan situasi peperangan tersebut. Okey, begitu ya. Ada beberapa tema sebenarnya ya, yang perlu kamu tahu. Okey ya. Jadi subtajuk yang keempat ya ialah aghradu syairi jahili ya. Kalau kita tengok inilah tema-tema syair jahili ya, yang ada ya satu ketika dulu ya, di zaman jahiliah. Okey ya. Jadi ada berapa semuanya ya? Okey, kita tengok. Yang pertama ialah al-wasfu ya, yang atas sekali ya. Seterusnya al-hikam ya, al-wasfu, al-hikam ya, al-hija, al-i'tizar wal isti'taf, al-risa, al-madahu, al-fahru, al-nasibu, al-ghazalu. Okey, untuk pengetahuan kamu hafal semua tema-tema ini, dan kalau untuk hafal dia punya huraiannya, selalunya tak banyaklah dia ambil ya, dan jarang juga ditanya ya dia punya huraiannya ya. Tapi Ustazah ambil 4 daripada tema tersebut yang akan Ustazah huraikan apa maksudnya. Okey ya. Keterangannya, huraiannya ya, sebab kadang-kadang markahnya ialah 4 markah, 6 markah ya, yang mungkin tak perlu kepada huraian. Ada masa juga dia minta 3 tapi berserta huraian. Jadi Ustazah akan terangkan 4 ya daripada beberapa tema yang diberikan inilah. Ada 8 semuanya ya. Okey.
Ustazah ulang balik semula ya. Kalau kita tengok tadi aghradu syi'ri jahili, tema-tema syair jahili. Yang pertama ialah al-wasfu ya, dekat atas ni ya ada al-wasfu. Okey, al-wasfu maksudnya ialah gambaran. Maksudnya syair itu dalam bentuk gambaran, sama ada syair itu berkisah tentang alam semula jadi ya, tentang peperangan. Ia dalam bentuk menggambarkan situasi tersebut, itu disebut sebagai al-wasfu ya. Okey ya, al-ghurdu ataupun tema yang kedua ialah ya, sekejap ya. Tema yang kedua ialah al-hikam. Okey ya, al-hikam maksudnya kata-kata hikmah. Okey ya, mana syair itu tentulah banyak kata-kata hikmah di dalamnya ya. Jadi disebut diberilah temanya hikam, iaitu kata-kata hikmah. Yang ketiga ialah al-hijab. Hijab maksudnya kutukan ya. Ada juga penyair yang menggunakan syair dia untuk mengutuk ya kabilah tertentu ya. Jadi syair itu diberi ya tema al-hijab, iaitu kutukan. Yang keempat ialah al-i'tizar wal isti'taf ya. Ada juga syair yang temanya ialah i'tizar ya, memohon kemaafan, ataupun isti'taf ya, minta pertolongan. Okey, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ialah ar-risa. Ar-risa maksudnya ialah ratapan ya. Jadi syair yang berbentuk ratapan ini ya selalunya menceritakan tentang mungkin kematian ya, seseorang ya daripada kabilah mereka yang terlibat dalam peperangan ya, ataupun kematian orang yang mereka sayang. Okey ya. Kita tengok tema yang seterusnya. Okey ya. Tema yang seterusnya ialah al-madahu, puji-pujian ya. Jadi tema yang seperti ini selalunya syairnya berkisah tentang puji-pujian ya terhadap seseorang lah ya, terutamanya kepada raja lah. Okey ya. Yang kedua bukan yang kedua ya, yang keenam, yang ketujuh ya, al-fahru ya. Al-fahru maksudnya ialah berbangga ya. Yang mana tema al-fahru ini, yang berbangga-bangga ini ya, selalunya dihasilkan oleh penyair ya, untuk dia menyatakan rasa bangga dia dengan kabilah dia. Okey ya. Okay, jadi syair yang dihasilkan itu banyaklah menceritakan tentang kehebatan kabilah dia ya. Okey. Dan yang terakhir iaitu yang ke-8 ialah an-nasib awil ghazal ya, iaitu lebih kepada tema cinta ya, yang mana ya tema ini di zaman permulaan Islam Rasulullah haramkan tema ini ya, tapi di zaman jahiliyah ya tema ini ada ya. Okey. Kita tengok ya sedikit huraian ya bagi tema tersebut, yang mana Ustazah bagi tahu tadi ya. Ustazah pilih Ustazah pilih 4 sahaja okey ya. Untuk kita tengok ya dia punya huraian. Okey. Yang pertama ialah al-wasfu ya. Al-wasfu yang mana tema al-wasfu ini, gambaran ini, selalunya penyair menggunakan syair dia untuk apa? Syair dia itu berkisah tentang wasafal mar'ah ya. Dia menggambarkan tentang seseorang wanita ya, mungkin kekasihnya ya. Wa tabi'ah, dan juga sekejap ya. Okey ya. Sekejap. Wa tabi'ah al-muhitah bihim ya, dan juga keadaan ya, ataupun suasana ya. Tabiat sebenarnya merujuk kepada keadaan ya, al-muhitah bihim ya, yang ada di sekeliling mereka. Maksudnya sebenarnya tabi'ah al-muhitah bihim ni merujuk kepada suasana kehidupan mereka ataupun alam semula jadi yang berada ya di sekeliling mereka ya. Seperti apa dia ya, kalau orang zaman jahiliyah ni ya, seperti an-nujum ya, kan nujum ya, seperti bintang-bintang,
was-sahra, ya, dan juga padang pasir. Jadi dalam syair dia diceritakan tentang alam semula jadi ini, ya. Itu adalah syair yang bertemakan al-wasfu, ya, iaitu gambaran. Okey, yang kedua ialah al-fahru. Okey, yang al-fahru, ya, iaitu tema berbangga, ya. Okey, huraiannya pendek sahaja, iaitu fahara bil ahsabi wal ansab, ya, yang mana, ya, syair yang bertemakan yang temanya ialah al-fahru, selalunya mereka fahara bil ahsabi wal ansab, iaitu mereka berbangga dengan keturunan masing-masing, ya. Okey, cerita tentang kehebatan mereka ketika berperang, ya, kekuatan mereka, okey, ya, dan sebagainya lah. Okey, dan tema yang ketiga ialah al-madahu, iaitu puji-pujian, okey, ya. Okey, puji-pujian ini ialah yang mana, ya, dalam syair itu dia menceritakan yuzkiru mahasin syahsi, ya. Dia menceritakan tentang kebaikan seseorang, ya. Kebaikan seseorang, okey, ya. Dia memuji, ya, kebaikan seseorang fi hayatihi, ya, ketika orang tersebut hiduplah, ya, ketika hidupnya, ya. Okey, jadi apa tujuannya, ya? Litakarrub ilaihi. Okey, ya, tujuannya ialah kenapa penyair itu memuji orang tu, selalunya dipuji raja lah, ya. Litakarrub ilaihi, ya, untuk menghampirkan dirinya kepada orang tersebut, ya, terutamanya ketua-ketua kabilah ataupun raja, wa naila ataihi, dan mendapatkan hadiah, ya, habuan ataupun hadiah lah, ya, daripada syair yang mereka hasilkan. Oleh kerana dalam syair itu, ya, penuh dengan puji-pujian dia terhadap raja tu, jadi dia mengharapkan raja akan bagilah dia, ya, hadiah. Okey. Dan yang keempat, tema yang keempat ialah arisa, ya, iaitu saya terjemahkan tadi ratapan, yang mana, ya, tema ini, okey, ya, dia yuzkiru mahasin syahsi juga, ya. Dia berzikri mahasin syahsi juga, dia menceritakan kebaikan seseorang juga, tetapi ba'da mautihi, ya, iaitu selepas kematian orang tersebut lah. Kalau tadi al-madahu fi hayatihi, ya, dipuji bizikri mahasin syahsi, yang dipuji seseorang itu ketika hidup untuk dapatkan hadiah. Yang ini pula dia bizikri mahasin syahsi juga, ya, dipuji orang tu juga, tapi ba'da mautihi, ya, setelah dia meninggal, ya. Jadi libayani ma'asirihi wa mafakhirihi, ya, untuk menerangkan, ya, mana syair itu menceritakan tentang apa yang mereka telah lakukan, yang dan juga kehebatan dia satu ketika dulu, ya, setelah macam kita pergi, ya, menziarahi jenazah, kemudian kita ceritakan dia dulunya baik, ya, banyak menolong orang dan sebagainya. Begitulah, ya, tema yang berbentuk arisa ini, iaitu ratapan ini, ya, selalunya menceritakan kebaikan seseorang juga, ya, tetapi setelah orang tu tiada lah. Okey, ya. Jadi itulah dia, ada 4, ya, ada 8 sebenarnya semua tema-tema syair jahili ini, dan Ustazah kupaskan 4 sahajalah, ya, yang perlu kamu hafal dia punya huraiannya. Jadi Ustazah rasa cukuplah dulu, ya, sampai kat situ, ya. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi subtajuk yang berikutnya, masih lagi di bawah tajuk syair jahili. Okey, diharap kamu semua faham, dan kalau tak faham boleh PM Ustazah. Okey, itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.